Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan kelas kita dalam mata pelajaran Maharat Al-Quran tingkatan 5. Kita masih lagi dalam tajuk Ad-Darusul Ashir, pelajaran yang ke-10 di bawah tajuk Qawaidur Rasm Al-Uthmani. Kita dah masuk kaedah yang keempat, al-ibdal, iaitu menukarkan huruf kepada huruf yang lain. Sebelum ni kita dah tengok ibdalul alif wawan, menukarkan huruf alif kepada huruf waw. Dan kita juga dah tengok ibdalul alifi ya'an, menukarkan huruf alif kepada huruf ya. Mana dalam menukarkan huruf alif kepada huruf ya ni dia ada kaedah umum. Okay, kali ni kita akan masuk kaedah ibdal bagi huruf yang kedua. Ibdalun nuni alifan. Tukar huruf nun kepada huruf alif. Dalam kaedah menukarkan huruf nun kepada huruf alif ni, dia ada beberapa perkataan yang khusus. Dekat sini dia tak ada kaedah umum. Dia hanya ada perkataan yang khusus sahaja. Okay. Kita tengok perkataan yang pertama, perkataan lanasfa'an. Perkataan lanasfa'an di dalam surah Al-Alaq. Lanasfa'an bin nasiyah. Perkataan lanasfa'an ini, huruf nun pada akhir kalimah ditulis dengan alif. Hanya satu tempat ini sahaja. Kemudian perkataan yang kedua, walayakunan. Walayakunan di dalam surah Yusuf. Walayakunan minas saghirin. Hanya satu tempat ini sahaja. Di sini ada kesilapan cetakan di dalam buku teks. Buku teks dia bagi contoh yang kedua tu salah. Jadi ibdal nun kepada alif, dua perkataan ini yang khusus. Pertama, lanasfa'an bin nasiyah di dalam surah Al-Alaq. Kemudian yang kedua, walayakunam minas saghirin di dalam surah Yusuf. Kemudian perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga tidak dinyatakan dalam buku teks, tapi saya jelaskan pada pelajar-pelajar. Sebagai maklumat tambahan, semua perkataan idzan di dalam Al-Quran ditulis dengan alif. Idzan. Huruf nun pada perkataan idzan ditulis dengan alif. Semua tempat dalam Al-Quran. Contoh, innaka idzal laminaz zalimin. Ataupun fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Ataupun wa idzal la atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan banyak lagi tempat perkataan idzan di dalam Al-Quran. Kesemuanya ditulis dengan alif. Jadi ibdal nun alifan ini hanya pada 3 perkataan ini sahaja yang khusus. Dia tak ada kaedah umum dan dia tak ada juga perkataan yang lain. Seterusnya kita tengok. Seterusnya, ibdalu ta'in marbutatin ta'an maftuhah. Menukarkan ta marbutah kepada ta maftuhah. Di sini juga tidak ada kaedah yang umum. Dia hanya khusus pada perkataan-perkataan yang tertentu. Kita tengok perkataan yang pertama. Rahmah, rahmata. Perkataan rahmata ataupun rahmati, rahmatu.
ar-rahmata, ar-rahmati, ar-rahmatu. Semua perkataan rahmah di dalam Al-Quran ditulis dengan ta marbutah kecuali pada 7 tempat. Kesemua perkataan rahmah di dalam Al-Quran ditulis dengan ta marbutah kecuali pada 7 tempat. Tempat yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Tempat kedua dalam surah Al-A'raf. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tempat yang ketiga dalam surah Hud. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Tempat yang keempat dalam surah Maryam. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Tempat kelima dalam surah Ar-Rum. Fanzur ila athari rahmatillah. Tempat yang keenam dan yang ketujuh dalam surah Az-Zukhruf. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ketujuh tempat ini perkataan rahmah ditulis dengan ta maftuhah. Rahmat. Ketujuh tempat ini ditulis dengan ta maftuhah. Selain pada 7 tempat ni ditulis dengan ta marbutah. Tak kisah dia ada alif lam sebelum ke, tak ada. Tak kisah dia baris atas ke, bawah ke, depan ke. Cuma ulama khilaf sama ada asal dia ni adalah ta maftuhah ataupun ta marbutah. Khilaf lah mana satu yang asal sebenarnya. Tapi dari segi tulisan dalam mushaf, kesemua perkataan rahmah ditulis dengan ta marbutah kecuali pada 7 tempat tadi. Cumanya dalam soalan dia tak akan minta detail nama surah, ayatnya apa, dia tak minta. Pelajar-pelajar hanya memadai tulis perkataan rahmata. Apabila keluar soalan, minta contoh ibdal ta marbutah kepada ta maftuhah, tulis rahmata dengan ta maftuhah. Habis, selesai. Ini perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, fitrata. Hanya ada satu tempat saja dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rum. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Perkataan fitrata di sini ditulis dengan ta maftuhah. Kemudian perkataan yang ketiga, wa ma'siyati. Perkataan wa ma'siyati ada 2 tempat di dalam Al-Quran. Dan kedua-duanya di dalam surah Al-Mujadalah. Wa yatanajawna bil ithmi wal udwani wa ma'siyati rasul. Kemudian fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati rasul. Kedua-dua tempat perkataan wa ma'siyati ditulis dengan ta maftuhah. Ini adalah di antara perkataan ta marbutah ditulis dengan ta maftuhah. Ada lagi perkataan yang lain, banyak lagi. Cuma memadai contoh 3 ini sahaja, dan pelajar-pelajar cuma perlu tulis perkataan sahaja dalam kaedah resam Osmani. Tak perlu bagi nama surah, tak perlu bagi satu ayat. Memadai tulis perkataan sahaja. Sampai di sini saja untuk tajuk ibdal. InsyaAllah selepas ni kita akan sambung pula kaedah yang kelima di dalam kelas yang akan datang. Kita jumpa lagi
InsyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.